Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. InsyaAllah, alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini. Jadi tahniah kepada ibu ayah yang istiqamah, yang selalu bersama kita pada pagi-pagi, untuk meraih, untuk mencari pahala, untuk mendapatkan pahala yang berganjaran lagi, tambah-tambah lagi. Ditambahkan lagi kita berkongsi manfaat pada pagi-pagi ini nah. Elakkan daripada tidak. Supaya apa? Supaya rezeki kita ni tak disekat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Sini burung banyak. Okey. Alhamdulillah, itulah keindahan Allah bila kita dengar benda-benda yang alam semula jadi ni, memang dia akan rasa macam feel lain sikit. Tambah-tambah balik kampung. Ada dah yang student-student saya yang mai ke rumah saya, katanya, "Ush, best Ustaz." Kan kawasan kampung, dia rasa tenang. Jadi insya-Allah lah dia akan dapat vibe yang positif, insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi alhamdulillah, kita dipanjangkan umur, kita jejak kaki pada 10 Ramadan yang terakhir dah ni, pecutan yang terakhir untuk kita meraih pahala. Bukan senang noh untuk kita dapatkan kenikmatan dalam sesuatu ibadah, melainkan kita rasa teringinkan dan kita berkehendak sangat-sangat. Susah sangat kita nak dapat satu tingkatan yang rasa nikmat untuk berbuat pahala ni melebihi daripada segala-galanya. Nikmat untuk berbuat ibadah nah. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada yang baru masuk, insya-Allah. Pakat-pakat kongsi dulu, insya-Allah. Pakat-pakat kongsi. Semoga yang lain yang teringin, yang tertunggu-tunggu kita punya live pada pagi ni dapat saksikan juga, insya-Allah. Okey, kongsikan insya-Allah. Alhamdulillah, dari Pahang. Berteman kicauan burung di waktu pagi. Alhamdulillah. Best kan? Okey. Jadi insya-Allah kita dah pun sedar tak sedar dah pun masuk 21 Ramadan. 21 Ramadan. Jadi nampak tak betapa singkatnya waktu kita sat je masa berlalu. Kita sedar tak sedar dah umur sekian-sekian. Sedar tak sedar umur sekian-sekian. Kemudiannya apa lagi yang kita tunggu? Yang kita tunggu hanyalah persediaan untuk ke next step. Next step apa dia? Ke next alam. Kita takkan duduk dalam dunia ni selama-lamanya. Kita akan berpindah ke alam yang seterusnya. Jadi yang kita nak pindah ke alam yang seterusnya tu, apakah kita dah bawa something yang special untuk ditunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada tak something yang special, benda yang special yang kita nak tayang ke Allah? Allah, aku dah buat sekian-sekian, aku dah kongsi sekian-sekian, walaupun amalan aku tak banyak, tapi disebabkan aku berkongsi dan orang lain buat atas perkongsian aku tadi, Allah nampak, Allah lihat kita dengan pandangan rahmat. Bukan senang kita nak dapat pandangan rahmat Allah, melainkan kita bersungguh-sungguh untuk cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, ibu ayah seronok tengok semua pakat masuk balik. Join lagi live pada pagi ni. Sebab apa? Sebab bukan mudah untuk kita istiqamah. Sebab kita nak buat sesuatu amalan mudah sebenarnya. Sebenarnya mudah untuk buat satu amalan. Tetapi untuk istiqamah sangat susah untuk kita lakukan. Okey?
Jadi insyaAllah tanpa berlengah masa, saya nak tunjuk tentang hukum nun mati dan tanwin. So hari ni saya terus kepada konklusi noh. Walaupun saya belum cerita lagi satu hukum ikhfa haqiqi, iaitu ikhfa haqiqi. Ustaz, Quran beli di mana? Saya beli Quran ni di Maidin. Banyak lagi tempat. Katanya Quran ni Quran Al-Haramain. Cetakan boleh bantu saya. Ada yang beli Quran yang sama dengan saya, boleh bantu nah. Ada abang yang bertanya tentang Quran ni nah. InsyaAllah. Muka surat 33 pada pagi ni. Muka surat 33, ayat atas sekali, ayat 211. Ayat 211. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat berpuasa juga. Jadi insyaAllah saya akan tunjuk. Ustaz, nama apa nama saya kah? Okey, nama saya Rijalul Fikri. Rijalul Fikri. Minta maaf jika nota macam sikit. Okey. Okey, baik. Kita tengok. Boleh nampak jelas tak? So, saya terus masuk kepada konklusi. Kita fokus kepada bacaan sebenarnya. Fokus kepada bacaan. Cuma saya akan tunjuk sedikit tentang ilmu yang hendak dikongsikan. Kalau kita tak boleh nak hafal setiap hukum-hukum tersebut, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Yang penting adalah bacaan. Baik, tengok sikit nah. Sikit sahaja. Okey, tengok di sini saya buat nota caranya. Okey, siapa nak screenshot boleh screenshot dulu. Ya, terima kasih Ustaz Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita tengok di sini. Hukum nun mati ataupun tanwin. Tanwin tu yang berbaris dua. Nah, kalau berbaris satu bukanlah tanwin. Jadi ada 5 hukum. Ada 5 hukum. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada 5 hukum kesemuanya untuk nun mati dan tanwin. Dan kemudiannya, nampak tak kenapa saya ada bahagikan 2? Okey, kita tengok di sini. Nun mati yang kosong. Sini nun mati juga. Nun mati yang kosong. Nampak tak dia tak ada tanda mati? Bawah ni ada tanda mati. Jadi di sini pula tanwin yang tak selari. Nampak tak? Perbezaan. Tak selari. Nampak dia lari sikit. Di atas dia ke kanan sikit. Di bawah dia ke kiri sikit. Dan kemudiannya untuk baris depan dia berbentuk 99. Kemudiannya di bawah ni tanwin selari. Di sini 69. Di atas ni 99. Baik, kita tengok perbezaannya. Untuk hukum nun mati yang kosong dan tanwin tak selari, ada 4 sahaja hukum. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik, tengok. Ada 4 sahaja hukum, iaitu 1. Salah satunya iqlab. Hurufnya 1 sahaja, ba. Yang kedua ikhfa. Kenapa saya tak tulis? Sebab selain daripada setiap huruf yang kita hafal, sebab ikhfa paling banyak antara semua huruf, semua hukum nun mati dan tanwin. So selain daripada tu semuanya ikhfa haqiqi. Baik, saya sebut dulu yang idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, mim ya nun waw. Kemudiannya idgham bila gunnah, lam dan juga ra. Bacaan untuk ketiga yang di atas, iqlab, ikhfa haqiqi, idgham bi gunnah, bacaannya dengung. Okey? Bacaannya dengung. Kemudian izhar halqi, nun mati ada tanda mati. Nampak tak? 1 sahaja hukum untuk nun mati yang ada tanda mati dan tanwin yang selari. Tanwin selari. Kemudian 69. Hukumnya izhar halqi. Ada 6 huruf. Hamzah, ghain, ain, ha, kha, ha. Dan kemudiannya untuk idgham bila gunnah, izhar halqi, keduanya tak kena dengung. Tetapi berbeza dua ni. Idgham bila gunnah nun yang kosong ataupun tanwin yang
yang tak selari. Izhar halqi, nun mati dan tanwin selari. Keduanya tak dengung. Tu cara guna nota ni nah. Minta maaf jika ada terkurang di mana-mana nah. Baik, insya-Allah kita sambung bacaan dan fokus kepada bacaan bertajwid iaitu nun mati ataupun tanwin. Kita fokus yang tu dahulu insya-Allah. Kemudian hari kita tambah lagi ilmu, okey? Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak sempat nak SS. Baik. Last di hujung rancangan insya-Allah saya bagi semua screenshot nah. Betul. Setiap kali kita baca Al-Fatihah, kita sedekahkan, kita niatkan pahala kita ni disalurkan kepada mak ayah kita. Dan jangan lupa bukan mak ayah sahaja, dekat Nabi Muhammad pun sama, okey? InsyaAllah kita bertalaqi pada pagi ini pada muka surat 33 ayat 211. Muka surat 33 ayat 211. InsyaAllah. Baik, kita doa dahulu sebelum kita mulakan bertalaqi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Boleh? Dah ready kan semua? InsyaAllah kita bertalaqi pada muka surat 33 ayat 211. Ayat 211 insyaAllah. Baik, kita mula nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Boleh? Sal bani ada ombak kan? Panjangnya 5 harakat. Isra panjang 5 harakat juga sebab ada ombak. Lakam ilakam atainahum min. Mim yang bersabdu kena ada
dengung. Wajib dengung berapa harakat? Dua harakat. Atainahum min. Nun mati ada tanda mati tadi saya kata ada satu hukum sahaja kan. Nampak tak di nota yang saya tunjukkan baru tak sat ni. Hukumnya izhar halqi. Bila kata ada nun mati yang ada tanda mati, hukumnya izhar halqi. Satu sahaja hukum. Untuk nun mati yang ada tanda mati. Tu mudahlah. Untuk nun mati yang ada tanda mati, letak terus izhar halqi. Dan bacaannya secara tak dengung ataupun jelas. Yang di atas kita baca dengung lah. Kalau yang iqlab, ikhfa semuanya. Baik. Kemudiannya atainahum minanin izhar halqi. Kita kena baca jelas. Tak perlu dengung. Min ayatin. Ada mim kecil. Ingat tak hukum yang telah kita belajar tu 3 hari tersebut? Hukum iqlab. Nampak tak? Iqlab. Dia ganti mim yang kecil ini berjumpa dengan ba. Hukumnya iqlab. Jadi kena dengung tak? Ya, mestilah kena dengung. Okey. Ayatin bayyinah. Bayyinah. Tak marbutah. Bila kita berhenti, jadi apa? Jadi ha. Kita baca dengan ha. Bukan bayyinat, tetapi bayyinah. Boleh. Okey. Iqlab kan satu sahaja, iaitu mim kecil bertemu dengan ba. Mudah kan untuk iqlab? Untuk iqlab, kalau dalam Quran yang saya pakai ni, mim kecil bertemu dengan ba, itulah iqlab. Ya, kena dengung. Boleh dengung pun, kena dengung. Ya, betul. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sambung. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallah. Tarik nafas panjang. Pastikan jangan duduk membongkok nah. Okey. Tarik nafas melalui hidung. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallah. Boleh? Baik, tengok sini. Wa man yu. Nun yang kosong. Nun yang kosong mestilah dia ada dalam 3 hukum tersebut sahaja. 3 hukum yang mana ni? 3 hukum antara yang ni, nun yang kosong. Kalau kita pakai formula yang kita hafal tu kan, sama ada nun mati bertemu dengan mim, ya, nun, waw ataupun ba. Untuk ba kita tolak dah. Sebab dia kena ada mim kecil sebelumnya bertemu dengan ba. Jadi hukum iqlab. So berbaki lagi 2 sahaja hukum, ikhfa hakiki ataupun idgham bi gunnah. Kan kena dengung. Untuk dengung ada 3 hukum. Untuk yang tak dengung ada 2 hukum. Untuk nun kosong ataupun tanwin tak selari ada 4 hukum. Okey. Jadi boleh pakai kita punya formula ni. So idgham bi gunnah lah untuk nun kosong bertemu dengan ya. Nampak tak bertemu dengan ya? Jadi idgham bi gunnah. Kena buat apa? Kena dengung. Ataupun kalau kita tak mau tengok dah nota, nun yang kosong kena dengung melainkan bertemu dengan lam ataupun ra. Jadi bila kata bertemu dengan lam ataupun ra, tak boleh dengung. Baik. Wa may, dengungkan 2 harakat. Wa may yubaddil, samalah idgham ma'al gunnah dan bi gunnah. Okey. Ni' jaga ain. Ni'matallah. Nama Allah lafzul jalalah. Panjangkan 2 harakat untuk nama Allah. Mim kecil kan? Ada mim kecil bertemu dengan ba. Hukum apa ni? Yang saya kata ada satu saja hukum yang menjadikan bila kata mim kecil bertemu dengan ba.
Jadi hukumnya iqlab. Iqlab. Boleh? Kena buat apa iqlab? Dengung. Min ba'di ma ja'. Ada ombak, panjangkan 5 harakat. At, keluarkan angin yang dipanggil hamas. Hu fa inna Allah. Fa inna. Nun yang bersabdu. Kena buat apa? Kena dengung. Wajib dengung. Berapa harakat dengung tu? 2 harakat. Fa inna Allah. Nama Allah panjangkan 2 harakat. Iaitu lafzul jalalah. Baik, kita ambil balik. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Boleh? Fa'inna, tadi kita dah sebut dah, nun yang ada sabdu wajibal gunnah, wajib dengung. Allah lafzul jalalah, panjangkan 2 harakat. Syashin, ada semburan. Syadidul iqab, qalqalah, bila hujungnya ada huruf qalqalah, iaitu baju daqata, kita wajib lantunkan iqab. Boleh? Okey. Ya, betul, wajib al-gunnah yang tadi nah. Fa innallah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sambung ayat seterusnya, ayat 212. 212. Ayat 212 pada muka surat 33 nah. زين للذين كفروا الحياة الدنيا زين للذين كفروا الحياة الدنيا. Boleh? Okay. Zuyyi. Zai ni kita kecipkan gigi nah. Kita tak perlu keluarkan hujung lidah. Yang ni zai, bukan zal. Yang ni zai nah. Zuyyina lilladhi. Ini baru kena keluarkan hujung lidah. Nampak perbezaan di antara zai dan juga zal. Lilladhi, hujung lidah keluarkan sikit untuk zi. Lilladhi nakafarul ha pedas. Hayatud dunya, izhar mutlaq. Yang pernah saya cerita tentang 4 kalimah tu kan. Bila nun mati, ada tanda mati, letak je, kita kena baca jelas. Okey? Senang. Nun mati, ada tanda mati, kita kena baca jelas. Okey? Boleh? Baik, sambung. Jadi kita boleh berhenti nah sebelum waw. Untuk bagi yang mana yang tak cukup nafas, kita boleh berhenti sebelum waw. Takut. Oh, sagi dia sambung terus muka merah menyala. Nah. Okey, baik, sambung. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Boleh? وَيَسْخَرُ, kha jaga nah. Kharuna minal ladzi, hujung lidah keluarkan sikit untuk zi. Minal ladzi. Okey, cuba. Minal ladzi, hujung lidah keluarkan daripada gigi gunting. Minal ladzi na'amanu. Okey, boleh. Untuk mim yang ni, mim kecil tak bertemu dengan ba kan? Ustaz, mim kecil ni kenapa tak jadi iqlab? Sebab tak bertemu dengan ba. Okey, baik. Untuk mim kecil ni, kita elok seeloknya berhenti. Boleh? Amanu. Boleh? Baik. Sambung.
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. Ustaz tuliskan yang baju dah kotor tadi tu. Saya first time tahu ada cara ingat tu. Ya boleh. Saya ada dah buat nota hari tu. Yang ni di awal hari itulah yang saya tuliskan tentang qalqalah kan. Baik, sekali lagi saya tunjuk nota sikit sahaja nah. Okey, qalqalah ada 5 huruf iaitu ba, jim, dal, qaf, ta. Huruf tersebut kalau kita pakai formula mudah, baju da qata. Guna formula kita sebutkan dalam bahasa Melayu. So macam mana qalqalah kita tuliskan? Ada lantunan, lantunkan dia. Laqad Ibrahim. Boleh? Baik. Okey, yang tu sabar sikit lah untuk kita refresh sikit. Sikit pun boleh. Okey. Okey, sambung. Walladhi hujung lidah keluarkan sikit. Bila saya kata keluarkan hujung lidah, kita keluarkan daripada gigi gunting. Gigiku gunting. Oish, banyak tersyasyul ni pagi ni. Okey. Walladhi hujung lidah keluarkan sikit daripada gigi gunting. Walladhi nattaqau fauqahum. Waw yang mati nah kita baca dengan sifat lin ataupun mad lin. InsyaAllah kita akan masuk berkaitan dengan mat-mat sikit. Okey. Nattaqau fauqahum yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah. Untuk tak marbutah kita berhenti macam mana? Bunyikan hak. Kita tak bunyi tak. Qiyamah. Mim kecil yang di atas ni ke Ustazah Diana? Ya, mim kecil yang di atas ni perbezaan kalau kita tengok di antara. Okey, di sini nah. Untuk nun mati nampak tak ada mim kecil juga. Ada mim kecil juga. Cumanya kalau kita tengok betul-betul mim kecil yang di sini dia ekornya pendek, di sini ekornya panjang. Itu daripada segi ekor. Kalau daripada segi nun mati ataupun tanwin ataupun dia duduk di mana-mana baris, sekarang dia tak duduk di mana-mana baris. Contohnya yang di atas ayatin bayyinah. Dia duduk betul-betul di baris dan bertemu dengan ba. Baru jadi iqlab. Kalau mim kecil sini bertemu dengan ba pun iqlab. Kalau di sini bertemu dengan ba jadi apa? Sini tak ada ba nah. Kalau sini kita perlu berhenti. Amanu. Ni tanda berhenti ni. Dia macam hukum. Di sinilah. Qala. Okey. So di situ kita perlu berhenti. Seeloknya berhenti. Boleh? Baik, sambung. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Boleh? Okey. Wallah lafzul jalalah. Bila kata lafzul jalalah, panjang berapa harakat tu ibu ayah? Panjangkan 2 harakat untuk lafaz yang agung. Okey? Tebalkan ra. Zuqu man yasha. Nun yang kosong kena dengung. Melainkan bertemu dengan lam ataupun ra. Jadi kita dengungkan. Memasuk dengan dengung. Hukumnya apa? Idgham bi gunnah. Man yasha. Tahniah ibu ayah kalau yang di rumah saya kata, oh nun kosong bertemu dengan ya. Automatik dia jawab tu. Oh ni idgham bi gunnah ni. Idgham al gunnah. Kira hebatlah tu. InsyaAllah. Tapi kalau dia tahu cara bacaan pun hebat juga. Tak ada masalah. Okey. Man yasha. Ada ombak. Jadi panjangkan 5 harakat. Yasha'u
bighairi hi. Bighairi hi. Hi pedas. Ha ni ha pedas. Hisab. Qalqalah. Kita kenalan lantunkan. Okey. Kita kena lantunkan baik. Jadi di kesempatan yang ramai-ramai ni antara 700 lebih orang ni, saya nak mempelawa ibu, ayah, kakak, abang untuk join kita punya Telegram yang sekarang mencecah 2000 orang untuk update ataupun kita dapat notification tentang live-live kita boleh join kita punya Telegram, dan admin boleh pinkan link ke Telegram kita, insya-Allah. Kita boleh dapat notification bila kita mula live. Dia akan keluar notification bila kita buat live dalam page My Mengaji boleh pakat-pakat join Telegram, insya-Allah. Yang sekarang ni mencecah 2000 orang dah. Okey, insya-Allah. Baik, depa perli saya ni sedap ustaz. Okey. Hadza min fadli rabbi. Insya-Allah. Dan lagi satu, bagi yang nak lebih detail berkenaan dengan makhraj, dengan pengenalan huruf-huruf, boleh juga join pengajian ataupun buat pradaftar bagi kelas awal pengenalan huruf asas tentang huruf-huruf. Kemudian berkaitan dengan tajwid pun ada juga tu kelas tajwid. Okey. Baik, insya-Allah kita sambung pada ayat seterusnya, ayat 213. Ayat 213. Boleh? Baik. Kanan nasu ummatan wahidah. Kanan nasu ummatan wahidah. Boleh? Okey. Kananna nun yang ada sabdu kena dengung, wajib dengung. Yang dipanggil wajibal gunnah. Nun bersabdu, ingat nun bersabdu ataupun mim bersabdu kena dengung. Selalunya kita kalau buat lagu kan lagi senang dapat kan. Okey. Nun yang bersabdu ataupun mim yang bersabdu wajib dengung. Berapa harakat dengung tu? Segala jenis dengung wajib dengungkan 2 harakat. Kanan nas. Boleh? Okey. Mim bersabdu pun wajibal gunnah. Ummatan wahidah. Tanwin tak selari bertemu dengan waw, jadi kena dengung. Yang dipanggil idgham bi gunnah, memasukkan dengan dengung ataupun beserta dengung. Wahidah, ha pedas, wahidah. Tak yang bulat ni dipanggil tak marbutah. Bila kita berhenti, wajib kita bunyikan hak. Bunyikan hak. Wahidah. Okey. Sambung. Ramai yang keluar mungkin dia pakai join Telegram dulu. Okey, baik, boleh. Tapi insya-Allah kita tunggu sampai habis pengajian dulu Okey. Sambung. Faba'atsallahu nabiyina mubashirin. Faba'atsallahu nabiyina mubashirin. Baik, tengok. Faba'a, jaga ain. Faba'atha, hujung lidah keluarkan sikit untuk tha. Faba'athallah. Idgham bi gunnah ma'al gunnah sama ke? Ya, sama. Sama ma'al tu bermaksud beserta, kalau bi dengan sama saja. Okey. Faba'athallah, hujung lidah keluarkan sikit untuk tha.
Sallah, nama Allah, lafzul jalalah, panjangkan 2 harakat. Hunna, nun yang ada sabdu, nun bersabdu. Kita kena buat apa? Wajib dengung. Wajibal gunnah. Hunna bina mubashirin. Yang ni tanda apa ni? Yang ni tandanya kenapan panjang. Okey, boleh. Baik, sambung. Wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Okey, boleh. Wa nun yang kosong, nun yang kosong kita kena dengung, melainkan bertemu dengan lam ataupun ra. Okey, baik. Sini saya nak ajak macam mana kita nak tengok ikhfa haqiqi. Okey. Itu yang saya kata, kalau selain daripada kita tengok di sini kan tadi kena dengung. Nun yang kosong kena dengung, melainkan bertemu dengan lam ataupun ra. Kalau bertemu dengan lam atau ra, kita tak kena dengung. Tapi kalau di sini tak bertemu dengan lam atau ra, kena dengung. So kita tengok bahagian dengung. Tengok bahagian dengung. Cara nak tengok nah. Okey. Cara kita nak tengok nota-nota ni. Ikut kefahaman masing-masing lah. Kalau di sini saya kata dengung, so ada berbaki 3 sahaja hukum. Kalau nun mati bertemu dengan ba, hukumnya iqlab. Kita tahu untuk iqlab ada mim kecil. Betul. Sebelumnya ada mim kecil. Sini ada mim kecil ke? Tak ada. Dan untuk idgham bi gunnah, so tolak ada untuk ba. Ikhfa hakiki kita belum tahu. Kita tengok bahagian dengung. Kemudian idgham bi gunnah, bertemu dengan mim ke? Nun bertemu dengan mim ke? Tak. Ya bertemu ke? Tak. Dia bertemu dengan zal. Ada zal sini? Mim, ya, nun, waw, ada zal? Tak ada. Jadi automatik letakkan hukum ikhfa haqiqi. Nampak tak? Automatik jadi hukum ikhfa haqiqi. Okey, jelas? Sebab sini nun kosong bertemu dengan zal. Ada? Ingat nah, cara nak tengok, kita tengok nun yang kosong. Ni kena dengung ni. Kalau bahagian dengung sebab dia tak bertemu dengan lam atau ra. Nampak tak? Bila bahagian dengung, kita tengok bahagian yang dengung. Bahagian yang dengung ada 3. Kalau iqlab bertemu dengan ba. Kalau mim, ya, nun, waw idgham bi gunnah. Jadi nampak tak, dia tak bertemu dengan mim, ya, nun, waw. Dia tak bertemu dengan ba, dia bertemu dengan zal. Jadi ikhfa haqiqi. Okey, boleh. Bacaannya samar-samar. Jadi cara bacaan ikhfa. Okey, ibu ayah boleh tak cuba bila saya suruh baca contohnya macam ni. Wa munzirin. Untuk sini bacaan kita lidah di tengah-tengah, tak kena lelangit. Sebab apa? Kebanyakan orang bila baca ikhfa haqiqi, saya confirm ramai sangat yang baca izhar. Wa munzirin. Salah lah sebab dia bukan izhar. Dia adalah ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi, lidah kita kena letak di tengah-tengah, di antara lelangit dan bawah lidah. Tak boleh kena lelangit nah. Kalau kita angkat lidah letak di lelangit, automatik dia jadi izhar halqi. Bukan wamun, tetapi wamudhiri, boleh. Lidah di tengah tengah. Itu cara bacaan ikhfa haqiqi. Okey, boleh nah? Dan nun mati ada tanda mati, barulah kita baca jelas. Lidah letak di langit. Boleh. Baik, sambung. Wa mudhi. Hujung lidah keluarkan sikit untuk zal. Rina wa pun sama ikhfa haqiqi. Kita kena dengung. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq.
Baik di sini asyaddul kubra ataupun qalqalah akbar. Yang kita kena berhenti, kita hold sad kita punya lantunan tu haqqa. Kita tak perlu baca haqqa tetapi haqqa. Okey, hold sad kemudian kita lepaskan lantunan tadi. Bil haqqa. Bukan bil haqqa tetapi bil haqqa. Sebab ada sabdu di atas huruf qalqalah iaitu qaf. Boleh? Baik, sambung. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Boleh? Tunjuk Raja tadi lama sikit nak copy, boleh sana. Liyah ha pedas nah. Liyah kuma bainan na. Nun yang bersabdu kena buat apa? Wajib dengung, yang dipanggil wajibal gunnah. Bainan nasi fi makh. Sini tak perlu panjang fi makh sebab ada hamzah wasal. Fi makh talafu fi. Sambung. Wa makh talafa fihi illa alladhina utuhu min ba'd. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'd. Kenapa saya berhenti sini? Sebab takut ada ibu ayah tak cukup nafas. Kadang-kadang kita kena meraihkan semua. Takut lagi susahnya bila nak baca Quran ni kan. Ramai yang berhenti baca Al-Quran sebab dia rasa susah. Okey. Dalam proses pembelajaran nak berhenti kat mana pun tak ada masalah, kecuali jangan berhenti tempat yang ada lam alif, yang di atas ni ada lam alif contohnya. Di sini bukan lam alif lah. Okey. Kita boleh berhenti jadi mana-mana. Okey. Untuk baru nak belajar. Sebab apa? Sebab untuk memudahkan ibu ayah. Okey. Sebab ada yang nafas tak panjang. Setiap jenis orang tak sama kan. Okey. Sambung. Wa makhtalafa fihi illa alladhi, jaga zal, hujung lidah keluarkan sikit. Na'utuhu min. Nampak tak mim kecil bertemu dengan ba, hukumnya iqlab. Boleh. Jadi dengungkan min ba'd. Boleh? Sambung. Ambil balik. Min ba'di ma ja'athumul bayinatu baghyan bainahum. Min ba'di ma ja'athumul bayinatu baghyan bainahum. Boleh? Tadi cerita dah sini kan hukumnya iqlab. Maja ada ombak, jadi panjangkan 5 harakat. Keluarkan angin. Humul bayinatu baghyan, mim kecil bertemu dengan ba. Hukumnya iqlab. Bainahum. Boleh? Sambung. Fahadallahu alladhina amanu. Fahadallahu alladhina amanu. Okey. Fahadallahu alladhi, hujung lidah keluarkan sikit.
amanu. Assalamualaikum Ustaz, saya baru join, tak tahu apa-apa langsung apa makna idgham, qalqalah, sukun, itu semua saya tak faham. Jadi saya perlu dari kosong Ustaz. Boleh, tak ada masalah. Okey, sana. Fahdallahu alladhi, hujung lidah keluarkan sikit. Baik Abang Raili Fazli tu, boleh kalau tengok siaran ulangan, sebab saya cerita semuanya tentang satu-satu hukum sahaja setiap kali live, satu-satu hukum. Live yang sebelum ni boleh tengok di siaran ulangan insya-Allah. Tapi saya akan tunjuklah nota yang terakhir yang saya buat konklusi yang mungkin daripada segi bacaan boleh improve sikit nah. Baik. Amanu. Baik, sambung. Limakhtalafu fihi minal haqqi bi'izni. Limakhtalafu fihi minal haqqi bi'izni. Boleh? Limakh jaga kha. Limakhtalafu fihi minal haqq. Ha pedas. Haqqi bi'idh. Hujung lidah keluarkan sikit untuk zal. Bi'idhni. Boleh? Sambung. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wallah, nama Allah lafzul jalalah. Kita panjangkan dua harakat untuk nama Allah. Yahdi mai. Nun yang kosong bertemu. Nun yang kosong kita kena dengung. Melainkan bertemu dengan lam ataupun ra. Okey. Kalau nun bertemu dengan lam ataupun ra, kena tak perlu dengung, kena baca jelas. Okey. So di sini dia tak bertemu dengan lam ataupun ra. Jadi kita kena dengung. Man yasha. Ada ombak. Jadi panjangkan 5 harakat. Ila siratim mustaqim. Tanwin bertemu dengan mim. Idgham bi gunnah, memasukkan dengan dengung, ataupun idgham ma'al gunnah, memasukkan beserta dengung. Okey. Jadi dengungkan 2 harakat. Mustaqim. Boleh? Baik, ayat yang seterusnya yang kita akan baca. Saya minta ibu ayah fokuskan kepada apa yang saya baca, dan hukum mungkin saya tak keluarkan dah. Cuma kalau rasa confused atau sebagainya, boleh terus tanya soalan. Okey? Yang saya boleh jawab, insya-Allah saya cuba raikan, saya cuba jawab nah, insya-Allah. Baik, seterusnya ayat 214, kita fokuskan kepada bacaan . Am hasibtum an tadkhulul jannah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Salam Ustaz. Qalqalah terbagi kepada 3. Boleh Ustaz bagi tips bila patut kita gunakannya? Untuk permulaan kita pegang dahulu bila qalqalah kita lantunkan. Untuk qalqalah yang 3 tu minta maaf saya cuba ceritakan secara detail, tetapi sekilas lalulah. Kalau nak lebih lanjut, boleh join kelas talaqi, kelas tajwid kita insya-Allah. Qalqalah ada 3, iaitu qalqalah sughra, kubra dan juga qalqalah akbar. Okey, baik. Sughra bila duduknya di tengah-tengah ataupun ada tanda mati. Kalau qalqalah kubra bila kita berhenti di atas huruf qalqalah. Di atas huruf qalqalah. Contohnya hisab tadi. Hisab. Nampak tak? Dia tak ada tanda mati dan dia berhenti bila berhenti. Ni huruf qalqalah juga. Ingat tak? First kali kena ingat huruf qalqalah apa dia?
hurufnya ada 5. Baju Dakota tu. Yang ni qalqalah. Qalqalah sughra kubra. Ni qalqalah kubra. Kalau sughra yang duduk di tengah. Dan akbar pula, akbar bila ada syaddah. Kita berhenti di atas syaddah. Haqqa tadi. Kita kena hold set dan kemudian kita lepaskan lantunan. Boleh? Okey. Yang tu sekilas lalulah tentang hukum 3 qalqalah. Okey, sambung. Tada. Samalah yang ni lah qalqalah sughra. Kena ada lantunan. Sebab dia duduknya di tengah-tengah. Khulul jannah. Okey, sambung. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra massatuhumul ba'sa'u wad-dharra وزلزلوا حتى يقول الرسول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. Ini qalqalah kubra lah ni. Bila dihujungkan. Di hujung kita bacakan qalqalah walaupun dia tak ada tanda mati. Ingat qalqalah kubra bila kita berhenti baru terciptanya qalqalah kubra dan asyaddul akbar. Kalau asyaddul akbar dia kena ada sabdu. Kalau tak ada sabdu qalqalah kubra. Boleh? Baik, ayat terakhir masih dalam muka surat 33 insya-Allah. Sikit saja lagi nah. يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى
والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به alim. Baik, bolehkah? Baik, sebelum kita mengakhiri program kita pada pagi ini, insyaAllah dialu-alukan saya minta jasa ibu ayah untuk berikan sedikit feedback daripada sebelum kita join live ni dan selepas kita join live ni. InsyaAllah tengoklah kemajuan bila qalqalah walaupun sikit-sikit. Alhamdulillah Ustaz ada kemajuan sikit daripada segi bacaan, ataupun kalau kita tak tahu daripada segi bacaan kita tahu hukum. Kita tahu hukum ataupun tak tahu hukum kita tahu daripada segi bacaan sahaja. Tak ada masalah. Yang penting saya nak tahu adakah ibu ayah dapat sesuatu daripada program kita ni ataupun tak dapat apa-apa. Kalau Ustaz untuk berhenti macam mana untuk tahu 2, 4, 5, 6 harokat. Untuk 4, 5, 6 harokat tu macam contoh dia pastikan ada huruf mat. Yang ni kita panggil mat arid li sukun. Kalau di sini kita kena ikut yang sebelumnya. Kalau di atas sekali yang tadi, contohnya di sinilah tempat berhenti. Yang di atas sekali kita berhenti 2 harokat. Yang seterusnya semuanya kita kena berhenti 2 harokat. Kalau 4 harokat untuk mat arid li sukun mat arid li sukun kita berhenti 4 harokat semuanya daripada atas sampai bawah kita berhentikan 4 harokat. Kalau kita berhenti dalam 6 harokat, kita kena berhenti dalam keadaan 6 harokat untuk seterusnya punya mat arid li sukun. Alhamdulillah sangat membantu. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, faham. Banyak yang faham Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Okey, jadi kalau faham ibu ayah di 10 yang terakhir, 10 malam yang terakhir ataupun 10 Ramadan yang terakhir, saya minta ibu ayah untuk bukan kata untuk kongsi live sahaja, tetapi untuk kongsikan ilmu yang telah kita dapat walaupun satu. Contohnya macam mana? Daripada kita suka duk beletiak dekat suami, duduk depan suami, duduk depan katil tu, ni, pak oi, mai nak beletiak sikit. Ni hukum tajwid ni macam ni, nun mati dan tanwin ada 5 hukum dah pak. Ataupun abang, nun mati dan tanwin ada 5 hukum. Nak cerita sikit, yang dengung ada 3, yang tak dengung ada 2. Macam tu. Kalau bahagian nun yang kosong dan tanwin tak selari ada 4. Cerita sikit. Cara bacaan dia, mai bangun Ustaz. Nak tunjuk Ustaz aja. Jangan malas sangat. Kita beletiak pasal hukum tajwid, insya-Allah. Biar dia berdengung kepala sikit. Okey? Okey? InsyaAllah. Saya minta yang tu sahaja untuk kongsikan. Sebab apa? Bukan untuk diri saya. Untuk bagi lekat dekat dalam kepala ibu ayah hukum-hukum tajwid dan cara bacaan bertajwid. Okey? Boleh? Dan sebelum tu, pada hari Ahad ni kita ada kita ada seminar bacaan Al-Fatihah. Kita ceklah kesilapan Al-Fatihah kita bermula pada pukul 8 di page My Mengaji juga. Okey? Alhamdulillah ada improvement. Alhamdulillah. InsyaAllah kita bertemu. Memang tun belatiak tu. Okey. Kita bertemu pada esok pagi lagi sekali insya-Allah. Okey. Jangan lupa. InsyaAllah kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah makin celik Al-Quran, makin seronok baca Al-Quran. Alhamdulillah, syukur ibu ayah. Seronok saya baca, seronok sebenarnya. Kawan-kawan kita yang baca sekarang ni pun seronok kan? Seronok baca komen-komen yang positif-positif. Bila kita mula dengan benda yang positif, insya-Allah hari kita akan seterusnya akan menjadi positif. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah kita bertemu pada esok pagi nah. Wallahu taala a'lam.